Okey, selamat pagi kelas. Hari ini semalam cikgu ada ajar kamu berkaitan dengan bagaimana kerajaan menggunakan peraturan dan juga undang-undang untuk mengatasi eksploitasi pengguna dan juga mengatasi externality negatif. Harap kamu dapat ingat balik kalau melalui eksploitasi kalau mengawal eksploitasi pengguna. Jadi kerajaan dia mengenakan dasar harga maksimum dan harga minimum dan juga kuota, untuk mengawal harga supaya harga itu tidak terlalu tinggi dan dijual kepada pengguna. So selain daripada itu, untuk mengawal kesan externality negatif pula, kerajaan membuat beberapa langkah-langkah untuk mengurangkan externality negatif ataupun kesan-kesan negatif yang akibat daripada ini kita punya pengeluaran. So itu. Alright. Dua lagi langkah yang kerajaan lakukan, iaitu yang seterusnya adalah memberi subsidi. Apa itu subsidi? Subsidi itu ialah memberi bantuan untuk mengurangkan kos pengeluaran ataupun sebagainya. So jadi apa itu subsidi? Subsidi ialah bantuan kewangan yang diberikan oleh kerajaan kepada suatu perniagaan ataupun sektor ekonomi. So jadi tujuan dia ialah subsidi adalah untuk menstabilkan harga barang dan mengurangkan kos pengeluaran. Baik. Untuk mengawal eksploitasi pengguna, jadi kerajaan memberi subsidi kepada pengeluar. Kerajaan bagi bantuan kepada pengeluar untuk mengawal harga barang tersebut. Sebagai contoh, sekiranya suatu barang itu memang kosnya terlalu tinggi, untuk mengelakkan pengeluar mengenakan harga yang terlalu mahal kepada pengguna. Jadi kerajaan bagi bantuan untuk mengurangkan kos pengeluaran barang tersebut lah, supaya barang tersebut boleh dijual dengan harga yang lebih murah di pasaran. Jika kerajaan membeli subsidi kepada pengeluar untuk menampung kenaikan kos pengeluaran, maka pengeluar tidak akan menaikkan harga barang tersebut terhadap pengguna. Sebab kalaulah contohnya suatu bahan mentah itu terlalu mahal, dan pengeluar bila dia keluarkan barang tersebut, dia terpaksa menanggung kos yang terlalu tinggi. Jadi kalau kos yang terlalu tinggi ini macam mana? Dia akan beban itu akan dikenakan kepada pengguna yang membeli. Jadi untuk mengelakkan pengguna dikenakan harga yang terlalu tinggi, maka kerajaan memberi subsidi, memberi bantuan kepada pengeluar supaya dia punya kos adalah lebih rendah. So itu cara kerajaan untuk mengawal eksploitasi pengguna daripada terkena. So jadi untuk eksploitasi kesan externality negatif pula, macam mana kerajaan memberi subsidi? Pembelian subsidi oleh kerajaan boleh menggalakkan pengeluar suatu barang dan perkhidmatan serta suatu teknik pengeluaran. Pengeluar yang ingin mendapatkan faedah daripada subsidi, kerajaan akan mengeluarkan barang yang digalakkan oleh kerajaan. Teknik yang digalakkan oleh kerajaan ataupun teknik pengeluaran yang diperkenalkan. Kerajaan selalunya akan memberi subsidi kepada pengeluar yang menggunakan kaedah pengeluaran alam mesra alam. Baik. Biasanya contohnya untuk industri-industri tertentu. Jadi kerajaan kadang-kadang memberi bantuan kepada syarikat-syarikat ataupun pengeluar-pengeluar untuk menggunakan suatu teknologi yang mesra alam misalnya, untuk mengelakkan daripada pencemaran alam yang berterusan. Jadi kerajaan biasanya dia akan membeli bantuan kepada syarikat-syarikat yang sanggup untuk menggunakan teknologi pengeluaran yang mesra alam, yang kurang memberi kesan negatif kepada alam sekitar. So kalau begini, kerajaan boleh bagi bantuan. Tapi kalau syarikat itu terus keras kepala tidak mau menggunakan teknik yang mesra alam, so kerajaan tidak akan bagi subsidi. Alright, so itu dua. Baik, langkah yang ketiga dibuat oleh kerajaan adalah daripada cukai. Cukai ialah suatu mekanisme yang mengumpul hasil daripada individu ataupun syarikat dan entiti lain untuk membangunkan negara dengan menyediakan pelbagai kemudahan awam demi kesejahteraan rakyat. Apa maksud dia di sana? So jadi dari aspek eksploitasi pengguna, kerajaan akan mengenakan cukai yang lebih tinggi kepada syarikat. Kerana pengenakan cukai yang menambahkan kos pengeluaran pengeluar, maka jumlah penawaran akan merosot.
kerajaan menggunakan cukai yang tinggi ke atas barang yang membahayakan kesihatan pengguna seperti rokok. So itulah sebenarnya kenapa rokok sekarang terlalu mahal, sebab kerajaan tahu rokok itu adalah tidak baik untuk kesihatan. Jadi kerajaan sengaja naikkan cukai dikenakan kepada pengeluar. Jadi agar dia tidak mengeluarkan terlalu banyak stok rokok dia. Jadi apabila cukai tinggi yang dikenakan, jadi harga rokok menjadi mahal. Bila mahal, dia akan mengurangkan penggunaan pengguna, mengurangkan permintaan terhadap rokok. Jadi untuk mengawal kesan eksternal negatif pula, kerajaan akan mengenakan cukai ke atas pengeluaran barang dan perkhidmatan yang membawa kesan pencemaran alam sekitar. Mungkin kerajaan akan mengenakan cukai yang lebih tinggi kepada syarikat-syarikat yang mengeluarkan barang dengan teknologi yang boleh mendatangkan pencemaran alam sekitar. Dia kenakan cukai yang lebih tinggi. Manakala kadang-kadang kerajaan juga boleh menurunkan cukai sekiranya syarikat tersebut mengamalkan teknik pengeluaran yang mesra alam. Okey, so kita tengok yang kedua di sana itu, pengenaan cukai akan meningkatkan kos perima dan menyebabkan firma lebih prihatin terhadap alam sekitar. Jadi bila cukai terlalu tinggi, kalau pengeluaran yang secara tidak mesra alam, jadi syarikat akan lebih beri perhatian. Sebab syarikat dia tidak sanggup untuk menanggung cukai yang terlalu tinggi sekiranya teknik pengeluaran dia ialah menyebabkan pencemaran alam sekitar. So jadi so itu yang kita pelajari hari ini. So jadi secara kesimpulannya cikgu nak kamu ingat dua perkara yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan, iaitu yang pertama, kerajaan ingin memastikan pengeluar tidak mengeksploitasikan pengguna, iaitu kerajaan tidak mahu pengeluar untuk orang kata mempergunakan pengguna, meningkatkan harga yang melebih-lebih, memberi kualiti barang yang tidak tinggi, dan juga ataupun memberi barang-barang ataupun mengenakan barang-barang yang tidak selamat untuk pengguna. Itu peranan pertama. Peranan kedua ialah kerajaan perlu mengelakkan externality negatif. So dua peranan ini kerajaan mengawal pengeluar dengan 3 cara, iaitu cara undang-undang dan peraturan. So lepas tu bagaimana undang-undang dan peraturan mengawal eksploitasi pengguna, bagaimana mengawal externality negatif, dan langkah kedua ialah melalui subsidi. Bagaimana subsidi membantu mengurangkan eksploitasi pengguna, bagaimana subsidi mengawal kesan externality negatif, dan akhirnya kerajaan menggunakan dasar cukai untuk mengawal eksploitasi pengguna dan juga mengawal kesan externality negatif. Jadi untuk topik ini cikgu mau kamu beri perhatian yang lebih tinggi terhadap topik ini. So jadi selepas ini cikgu mau kamu menyediakan satu nota ringkasan dalam bentuk peta minda. Peta minda untuk melihat bagaimana kerajaan menggunakan undang-undang dan peraturan, menggunakan subsidi, menggunakan cukai untuk mengatasi eksploitasi pengguna dan juga mengatasi externality negatif. So itu saja perjumpaan kita hari ini. Selamat belajar.